Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dapat lagi kita berkumpul pada malam ini untuk kita sama-sama mendengar riwayat-riwayat berkenaan dengan junjungan kita yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi di bawah tajuk sifat pemurah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam askhan nasi la yabitu indahu dinarun wala dirhamun wa in fadala syai'un wa lam yajid man yu'tihi lahu wa faja'ahu al-lailu lam ya'wi ila manzilihi hatta yabra'a minhu ila man yahtaju ilaihi. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling pemurah. Tidak bermalam di sisi baginda satu dinar pun dan tidak juga satu dirham. Maksudnya kalau ada, Nabi tidak akan biarkan ada. Baru ni saya dah baca satu kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir wafat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil isteri baginda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebelum itu baginda pernah simpan pada Aisyah duit dinar, ada tujuh dinar. Dinar ni duit emas, wang emas. 7 dinar Nabi simpan. Nabi bagi tahu pada Aisyah, pergi hantar duit ni, 7 dinar ni pergi hantar kepada Ali radhiyallahu anhu. Hantar tu bukan bagi kepada Sayyidina Ali, hantar suruh Sayyidina Ali sedekahkan kepada orang yang berhajat, orang yang berhak. Bila Nabi bercakap gitu, Nabi pun pengsan. Ni waktu akhir-akhir umur Nabi ni. Nabi pengsan. Bila Nabi pengsan, maka Aisyah radhiyallahu taala anha dia pun sibuk cara ke Nabi. Tak pergilah hantar. Kemudian Nabi sedar lagi. Bila Nabi sedar, Nabi tanya lagi. Nabi suruh lagi pergi hantar. Lepas tu Nabi pengsan pula berkali-kali, sehinggalah akhirnya 7 dinar itu dihantar kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali pun telah sedekahkan ke 7 dinar. Pada petang tu Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin tenat. Bila tiba waktu petang nak masuk ke malam ni, maka
Aisyah radhiyallahu anha, dia hantar pelita, satu bekas pelita, suruh hamba dia hantar pergi jumpa salah seorang madu dia, isteri Nabi SAW yang lain. Minta apa? Minta minyak untuk hidupkan pelita. Sebelum tu ada duit 7 dinar, tapi Nabi SAW tak guna pun untuk tu. Habis juga. Sehingga pada ketika malam Nabi SAW wafat, pelita yang dinyalakan di rumah Nabi SAW adalah daripada minyak yang diminta daripada isteri baginda SAW yang lain. Rumah Aisyah tak ada minyak nak hidupkan pelita tu. Macam tu sekali maksudnya. Nabi SAW tak suka ada benda ni. Suka. Dalam riwayat yang lain sebut ada 7 dinar ataupun 9 dinar. Nabi suruh habiskan. Nabi suruh habiskan. Kemudian Nabi pengsan. Bila bangun, Nabi tanya, buat tak lagi? Aisyah jawab, tak lah, tak buat lagi. Nabi pun susah hati. Dia kurang mafhum hadis tu. Nabi kata, macam mana aku nak berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan dinar ni, duit dinar ni ada lagi pada aku? Apa? Macam mana nak jumpa dengan Allah? Malu. Benar sekali, Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu datang nak jumpa Nabi. Datang nak jumpa Nabi, nak cerita tentang satu masalah. Ada seorang sahabat, Nabi hantar Sayyidina Umar sebagai pemungut harta zakat. Bila sampai satu orang sahabat ni, dia tak nak bagi. Jadi adalah berlaku sedikit perbalahan kat situ. Jadi dia orang pun, Sayyidina Umar ajak Sayyidina Ali nak pergi jumpa Nabi untuk report. Kemudian bila sampai ke rumah Nabi, ke masjid Nabi, maka dua orang sahabat ni tengok Nabi ni tak ceria, tak gembira. Jadi tak jadi nak bagi tahu hari tu. Kata balik dulu. Esok mari pula tengok Nabi tenang dah, nampak ceria dah. Mereka pun datang jumpa Nabi, bagi tahu, ceritakan hal tu. Kemudian mereka pun bagi tahu, semalam kita mari dah, tapi tengok Nabi tak ceria. Jadi kita pun tak nak kacau. Nabi kata, semalam yang kamu mari, kamu nampak aku sedih, tak ceria tu sebabnya ada 2 dinar. Ada 2 dinar bersama aku yang aku tak sempat nak belanjakan, tak sempat nak bagi kepada orang yang berhak. Sampai ke malam, jadi sedih, jadi unsing, susah hati. Hari ini kamu mari, 2 dinar tu telah pun selamat disampaikan kepada orang yang berhak. Jadi ini keadaan Nabi SAW. La yabitu indahu dinarun wala dirhamun. 1 dinar pun, 1 dirham pun tak bermalam bersama Nabi SAW. Dalam syarahan ni dia buat datang satu lagi kisah, iaitu Rasulullah SAW dapat hadiah daripada kabilah Fadak 4 ekor unta. Dan unta-unta ini dimuatkan dengan pakaian, makanan.
Nabi SAW suruh Sayyidina Bilal habis, beri pada siapa yang berhak, siapa yang berhajat, bagi. Dalam masa Sayyidina Bilal mengagih-agihkan harta tu, Nabi tunggu di masjid. Nabi tunggu seorang diri di masjid. Kemudian bila Sayyidina Bilal balik, Nabi tanya, ada lebih lagi ke? Petang tu Sayyidina Bilal jawab, ya, ada lebih lagi. Berapa? 2 dinar. Tak habis lagi. Kata Nabi SAW, pergi tengok, kok ada orang yang boleh terima 2 dinar ni, supaya kamu dapat rehatkan saya daripada 2 dinar ni. Nabi kata supaya kamu dapat rehatkan saya. Tak mau mikir dah pasal ni. Saya tidak akan masuk berjumpa dengan mana-mana isteri saya sehinggalah kamu rehatkan saya daripada 2 dinar ni. Nabi kata gitu. Tapi pada hari itu Sayyidina Bilal kata, lam ya'tina ahadun, tak ada seorang pun mari. Jadi malam tu Nabi SAW duduk di masjid, bermalam di masjid sampailah keesok pagi. Keesokan harinya barulah ada orang terima. Barulah ada orang terima. Bila petang Nabi tanya, ada baki tak? Sayyidina Bilal jawab, semoga Allah memberi kerehatan kepada tuan. Boleh rehat dah. Tak ada yang mikir dah. Jadi ini sifat Nabi SAW. Apa yang ada, bagi. Pernah sekali Nabi SAW dapat hadiah 3 ekor burung. Kemudian Nabi ambil seekor, Nabi beri kepada khadam dia, khadam perempuan. Nabi beri. Esokkannya khadam tu mari bawa lagi burung tu, bawa kepada Nabi SAW. Nabi tanya, buat apa bawa lagi? Kenapa bawa lagi? Sepatutnya kena habis lalu lah semalam. Bagi dah untuk habiskan. Sebab apa? Setiap hari rezeki akan datang. Rezeki akan datang setiap hari. Rezeki akan datang. Nabi kata rezeki setiap hari akan datang. Tak payah simpan. Ni sifat Nabi SAW. Wa in fadala syai'un, jika ada lebih sesuatu dan Nabi SAW tidak jumpa seseorang yang baginda boleh berikannya dinar itu kepada orang tersebut, kemudian datang waktu malam, lam ya'wi ila manzilihi, baginda tidak bermalam di rumahnya, hatta yabara'a minhu, sehingga baginda bebas daripadanya, yakni daripada dinar ataupun dirham tu, serah kepada man yahtaju ilaih, siapa yang berhajat kepada dinar. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Akbar. Kita nak tiru ni memang payahlah. Nah, masya-Allah. Tapi kita bolehlah jadikan kisah Nabi ni, apa yang Nabi buat ni, untuk kita muhasabah diri sini ya. Muhasabah diri sendiri. Jangan tengok orang lain, tengok orang lain masdak. Orang ni gini, orang ni gini, aku sikit je. Untuk muhasabah diri sendiri. Jauh mana kita ini nak ikut jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa atahu sallallahu alaihi wasallam rajulun fasa'alahu fa'atahu ghanaman saddat ma baina jabalaini. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah didatangi seorang lelaki
dan dia telah meminta kepada baginda sesuatu, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam telah memberi kepadanya kambing yang memenuhi kawasan di antara dua bukit. Bagi kambing kawasan antara dua bukit besar tu. Dua bukit berapa banyak, wallahu alam. Pada ketika ini orang ni, lelaki ni nama dia Safwan bin Umayyah, dia belum masuk Islam. Dia pun balik, faraja'a ila qaumihi, maka dia pun balik kepada kaum dia, waqala aslimu, dan dia kata kepada kaum dia, aslimu, masuklah Islam lah ke, suruh masuk Islam lah ke. Fa inna Muhammadan yu'ti 'ata'a man la yakhshal faqra, kerana sesungguhnya Muhammad akan beri pemberian seperti orang yang tidak takut kemiskinan, tidak takut kefakiran. Maknanya apa yang ada Nabi ada, Nabi akan bagi. Tak mikir dah. Masya-Allah. Wa a'ta ghaira wahidin mi'atan minal ibli, dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah beri bukan seorang, maksudnya ramai. Berapa Nabi beri? 100 ekor unta. 100 ekor unta masa zaman tu, kalau sekarang ni macam kata 100 buah Mercedes lah. Unta zaman tu binatang yang paling mewah sekali. 100 ekor. Kita nak buat korban hari ni, seekor unta berapa harga? Dia 10,000. Lebih kurang tak? Lebih. Kalau 10,000, 100 ekor berapa dah? Masya-Allah. Nabi bagi 100, kalau kita kata 100,000 ringgit, bagi gitu je. Bukan seorang, ramai. Kalau dalam kitab syarahan saya ni, dia buat senarai ni, nama-nama orang yang Nabi bagi dia 100 ekor unta, 50 ekor unta, bagi. Wa a'ta Safwana mi'atan thumma mi'atan thumma mi'atan, dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah memberi kepada Safwan bin Umayyah waktu tadi ni. Ini cerita lain pula. Nabi beri 100 ekor unta, kemudian beri lagi 100 ekor unta, kemudian beri lagi 100 ekor unta, 300 ekor. Masya-Allah. Daripada mana datang? Daripada Allah. Di zaman apa nama ni, Islam ni dah tersebar, dah kuat. Pada waktu tu banyak hadiah-hadiah yang sampai kepada Nabi. Jadi hadiah-hadiah ini yang Nabi bagi. Dan ada juga binatang-binatang ini semua adalah harta ghanimah yang diperolehi hasil daripada berperang, dapat kepada Nabi. Nabi ada bahagian dia daripada harta ghanimah 1/5 untuk Nabi sendiri. Jadi bahagian tu yang Nabi bagi tu. Wa hadhihi kanat halahu sallallahu alaihi wasallam qabla an yub'atha. Sifat pemurah Nabi yang disebutkan di sini, ini adalah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada Nabi diangkat menjadi Rasul Allah. Nabi dah pemurah dah. Bukan lepas dah jadi Nabi baru jadi pemurah. Sebelum jadi Nabi, sebelum jadi Rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun pemurah. Wa qad qala lahu Waraqah bin Naufal, innaka tahmilul kalla wa taksibul ma'duma. Sesungguhnya telah berkata kepada baginda Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni satu orang pendeta.
Dia ni sepupu dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Waraqah ni sepupu dia. Ayah kepada Waraqah, Waraqah bin Naufal, Naufal bin Asad. Khadijah binti Khuwailid, Khuwailid bin Asad. Itu sama. Maksudnya sepupu sebelah ayah. Jadi Waraqah kata pada Nabi, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam terima wahyu, maksudnya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril pertama kali, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam Gua Hira, Jibril datang, Nabi menggeletar takut. Turun Nabi balik rumah, cerita kepada Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah pun panggil Waraqah, sepupu dia. Waraqah ni dia pendeta, alim. Sebelum tu lagi dia dah jumpa dah Nabi. Jumpa di mana? Jumpa di Syam. Ketika pak saudara Nabi ataupun tok Nabi, Abu Talib ataupun Abdul Muttalib, bawa Nabi, masa tu Nabi masih budak lagi, bawa pergi berniaga di Syam. Nabi duduk bawah pokok, Waraqah nampak ada awan yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tanya kafilah yang datang tu daripada mana ni, daripada Mekah. Dia pun jemput datang rumah malam tu. Bila datang rumah, dia tanya mana budak yang duduk kat pokok tadi. Dia Abu Talib, oh tu anak saudara saya. Anak saudara saya. Dia ada jaga unta. Waraqah kata pergi bawa balik lah. Bawa balik budak tu. Budak ni Nabi ni. Kalau orang lain tahu ni, nanti dibunuh ni. So bawa balik pada waktu tu. Jadi bila balik Mekah, berlaku pula peristiwa Jibril datang pada Nabi, panggil lagi Waraqah. Waraqah kata itulah namus, yakni malaikat Jibril yang datang kepada Musa, Nabi Musa alaihissalam dulu. Jadi bila begitu, Waraqah pun bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka tahmilul kalla wa taksibul ma'duma. Kamu jangan takutlah, hok mari itu bukannya benda-benda jahat. Bukan benda jahat. Sebab apa? Innaka tahmilul kalla. Kerana sesungguhnya kamu menanggung orang-orang yang mempunyai bebanan yang susah. Keluarga-keluarga yang susah, anak-anak yatim, orang-orang yang lemah di kalangan orang Quraisy ni. Wa taksibul ma'duma, dan kamu beri harta kepada orang yang ma'dum, orang yang tak ada apa-apa. Yang ni apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beri tak ada pada orang lain. Sebelum Nabi jadi diangkat menjadi rasul lagi. Waraqah kata gitu. Berkenaan dengan Waraqah ni, majoriti ulama mengatakan bahawa beliau ini beriman dan masuk dalam kategori sahabat. Walaupun ada sebahagian yang mengatakan bahawa Waraqah ni dia tak beriman, dia bukan sahabat. Ada yang kata beriman tapi bukan sahabat pun ada. Dia beriman dengan Nabi tapi belum lagi dipanggil sahabat sebab tak cukup syarat. Sebab Waraqah ni dia dan dengan Nabi selepas Nabi dapat nubuwah. Jibril datang tu, Nabi dapat nubuwah, bagi wahyu. Pada waktu tu status dia Nabi, belum Rasul lagi. Maksudnya Nabi belum diperintahkan untuk sampaikan. Pada permulaan Nabi SAW dapat wahyu, Nabi belum lagi diperintah oleh Allah SWT untuk sampaikan.
Jadi pada waktu tu dia beriman dengan Nabi. Sebab antara syarat, sebahagian ulama tetapkan, nak jadi sahabat ni ialah orang yang jumpa dengan Nabi SAW selepas Nabi jadi Rasul, baru dipanggil sahabat. Ada sebahagian ulama buat definisi, yang dipanggil sahabat ni orang yang berjumpa Nabi SAW selepas nubuwah, dan dia beriman dengan Nabi, kemudian dia pun mati dalam keadaan itu, jadi sahabat, dipanggil sahabat. Jumpa dengan Nabi. Kita memang tak dapat lah. Kalau yang tabi'in pula, dia jumpa sahabat, baru dipanggil tabi'in. Tabi' ni maknanya orang yang mengikut sahabat. Khair. Jadi kebanyakan ulama mengatakan bahawa Waraqah ini adalah sahabat, masuk dalam golongan sahabat, dan beliau adalah orang lelaki yang pertama beriman dengan Nabi. Tetapi dari segi keseluruhannya, beliau adalah orang yang kedua. Di kalangan orang lelaki dia orang pertama, tapi di kalangan seluruh manusia dia orang kedua. Orang yang pertama beriman dengan Nabi, isteri Nabi, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, yang pertama. Orang kedua Waraqah, sepupu dia. Insyaallah. Wa qalat lahu Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, abshir fa wallahi la yukhzika Allahu abadan, innaka la tasilur rahima wa tahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa taqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqq. Dan berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, isteri baginda Khadijah radhiyallahu taala anha, yakni ketika Nabi menerima kedatangan Jibril alaihi salam, Nabi nampak Jibril, Nabi bagi tahu pada bagi tahu kepada Khadijah radhiyallahu anha, bila balik Nabi dalam keadaan menggeletar, zammiluni zammiluni, Nabi suruh isteri dia, selimutkan saya, ketal. Dan Nabi bagi tahu, laqad khasyitu ala nafsi, aku takut, bimbang kat pada diri aku sendiri ni, takut mati ni, takut sangat ni, ketakutan yang amat sangat. Maka Khadijah radhiyallahu taala anha kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, abshir, bergembiralah, jangan takut. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan kamu sampai bila-bila. Zaman dulu, walaupun belum lagi beriman, tapi penggunaan perkataan Allah tu dia dah biasa dah, benda tu dah jadi adat. Dia tahu, maksudnya agama langit yang terdahulu sebelum daripada tu. Cuma dari segi amalannya tak ada. Pendeta-pendeta tu dia tahulah ni agama ni, orang awam biasa ni tak ada. Allah tidak akan menghinakan kamu sampai bila-bila. Sebab apa? Innaka latasilur rahima, kerana sesungguhnya kamu latasilur rahima, sangat menghubungkan silaturahim. Ni akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum jadi nabi lagi. Wa tahmilul kalla, dan menanggung orang-orang yang mempunyai bebanan yang susah. Wa taksibul ma'duma, dan kamu beri kepada orang-orang yang tidak ada harta. Wa taqrid dhaifa, dan kamu melayan tetamu. Ini pun antara sifat Nabi, layan tetamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi, dan kamu membantu orang-orang yang ditimpa musibah. Orang yang ditimpa musibah. Ini akhlak Nabi sebelum jadi Rasul, sebelum jadi Nabi lagi.
Jadi kita tak heran lah. Maksudnya sebelum jadi nabi, sebelum jadi rasul, nabi dah pemurah dah, dengan sifat-sifat yang mulia. Bahkan di kalangan orang Arab pada waktu itu, sebelum nabi diangkat menjadi rasul, menjadi nabi, masyhur nabi ni satu orang yang amanah, satu orang yang amanah, amin. Semua orang panggil dia Muhammad Al-Amin, Muhammad yang amanah. Nak letak Hajarul Aswad, bila kota Mekah dilanda banjir, Kaabah runtuh, dibuat baru, kemudian nak letak Hajarul Aswad ni, siapa yang paling layak? Pakat bergaduh belaka, semua nak dapatkan kemuliaan tu. Akhir sekali mesyuarat dia kata, esok siapa yang masuk dalam masjid ni, pertama sekali masuk, dialah orang yang akan letak batu ni. Maka tengok esok nabi orang yang pertama. Maka mereka pun serah pada Nabi SAW untuk letakkan Hajarul Aswad ni. Tapi Nabi SAW, sifat Nabi pada waktu itu, walaupun bagi kelebihan pada Nabi, yang kamu letaklah. Kalau kita, alhamdulillah, boleh ke aku. Tapi Nabi tak. Nabi bagi tahu, ambil kain, letak Hajarul Aswad atas kain tu. Jadi semua kabilah yang ada ni pegang kain tu ramai-ramai, pegang ramai-ramai, bawa sampai di tempatnya. Nabi yang angkat, letak di tempat. Ambil bahagian Melaka. Semua orang rasa, oh dia angkat. Sifat Nabi SAW pada waktu tu, semua orang suka. Sebelum jadi nabi lagi, sebelum jadi rasul lagi, orang dah suka pada Nabi SAW. Sifat-sifatnya, dan sifat-sifat ni bila Nabi SAW diangkat menjadi rasul, bertambah lagi sifat. Sampai macam inilah pemurah Nabi, sampai tak simpan dah untuk dia, beri belaka. Wa a'tal Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ma lam yutiq hamlahu. Baginda sallallahu alaihi wasallam beri kepada Al-Abbas, pak saudara dia, radhiyallahu ta'ala anhu, harta duit dinar yang beliau, yakni Abbas radhiyallahu anhu, tak mampu nak angkat. Banyak, dia sendiri tak boleh angkat. Duit emas kalau banyak, tak tahu banyak mana. Banyak, tak mampu nak angkat. Seorang diri tak boleh nak angkat. Rasa banyak mana pun tak tahu. Tenaga orang Arab bukan tenaga orang kita. Orang Arab kuat lagi. Angkat sampai tak boleh angkat tu, letak, tak silap saya, diletak dalam baju ni. Angkat ni, so dia tadah baju, Nabi bagi sampai dia tak boleh angkat. Banyaknya duit dinar, duit emas. Wa humila ilaihi 90,000 dirhamin fawudi'at ala hasirin thumma qama ilaiha yaqsimuha fama radda sa'ilan hatta faragha minha. Dan telah dibawa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam 90,000 dirham. 90,000 dirham. Lalu dirham-dirham itu telah diletakkan di atas sebuah tikar. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bangun membahagi-bahagikannya. Dan baginda tidak menolak siapa-siapa yang datang minta, sehinggalah selesai daripada bahagi semua sekali. 90,000 bagi, 90,000 dirham. Masya Allah. Memang kita tak boleh nak tiru.
walamma qafala min Hunainin wa ja'atil a'rabu yas'alunahu hatta tarruhu ila syajaratin fa khatifat rida'ahu fa waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala a'tuni ridai law kana li 'adadu hadhihi al-'idahi na'man laqasamtuhu bainakum thumma la tajiduni bakhilan wala kadzaban wala jabanan. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam pulang daripada peperangan Hunain, datang orang-orang Badui, satu kumpulan orang Badui, minta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam harta ghanimah, minta. Sehingga mereka telah mendorong Nabi sallallahu alaihi wasallam mari minta ni sampai Nabi terdorong pergi ke sebatang pokok berduri, sehingga menyebabkan rida Nabi, selendang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai pada waktu itu tersangkut di duri, tercabut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri dan baginda bersabda, bagi semula rida aku. Kalaulah aku ada sebanyak bilangan pokok idah ni, maksudnya sebanyak bilangan dahan, sebanyak bilangan ranting, sebanyak bilangan duri yang ada pada pokok idah ni, harta, Nabi kata, pasti aku akan bahagikan dia antara kamu. Kemudian kamu tidak akan dapati aku kedekut, penipu, penakut. Nabi kata. Tapi pada waktu tu tak ada. Wa fil mawahib wa radda ala hawazina sabayaha wa kanu 6000. Dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang daripada peperangan Hunain, pada waktu tu banyak tawanan-tawanan daripada kabilah Hawazin. Kabilah Hawazin ni kabilah Halimah As-Sa'diyah, ibu susu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak tawanan. Jumlah mereka 6,000 orang. Jadi bila mereka ni ditawan, jadi orang-orang kuat daripada kabilah Hawazin ni datang jumpa Nabi. Dalam riwayat sebut 14 orang datang mari jumpa dengan Nabi, minta supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam lepaskanlah semua tawanan-tawanan ni. Dan mereka pun sebutlah jasa mereka dulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disusukan oleh Halimah As-Sa'diyah. Tapi Nabi kata, apa yang saya dapat, yang tu saya boleh bagi kepada kamu. Tapi hak orang lain tu kena tanya orang lain. Di tawanan-tawanan tu dia akan dibahagikan. Nabi kata, awak saya boleh bagi lah, tak ada masalah. Hak orang lain tu kena tanya dia sebab dia hak dia. Tapi bila sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak, dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu hak saya bebaskan belaka, saya bagi belaka. Maka sahabat-sahabat pun bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kami dapat semua Nabi punya. Apa yang kami dapat, orang Muhajirin, orang Ansar, tadi Nabi kata hak saya dapat saya bagi kepada kamu, bebaskan. Jadi sahabat-sahabat lain Muhajir, Ansar bagi tahu apa yang kami dapat kami beri pada Nabi, beri pada Rasulullah. Jadi semua sekali ya. Sebab apa yang Nabi kata hak saya punya saya bagi belaka. Hak tu dapat lagi bagi juga. 6,000 orang Nabi bebaskan. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita sifat ini. Tak dapat banyak, sikit, pemurah sekurang-kurangnya. Kalaulah kita terjumpa ada orang yang susah, ada orang yang mari minta kat kita, kita bagilah hak kita mampu, insya-Allah. Ingatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita supaya kita bersifat pemurah. Wallahu a'lam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.